Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kasih sayang kepada kesemua sidang penuntun. Selamat menonton episod ini dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Konsep Sebenar Kemaksuman, di mana program Khazanah Mahdi adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu daripada para Mahdi AS yang merupakan para khalifah Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman kita ini. Kami membawakan tajuk ini sidang penonton kerana di dalam episod yang lalu yang bertajuk Kaedah Salah untuk Mengenal Imam Mahdi, kami ada membincangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beberapa para Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ramai di kalangan sidang penonton yang mempertikaikan kami, di mana anda menganggap bahawa kesemua para Nabi dan Rasul utusan Allah adalah maksum. Ini secara umumnya adalah benar. Tetapi sidang penonton, dalam pemahaman anda, maksum bermakna bebas dari melakukan sebarang kesalahan dan dosa. Dan pemahaman inilah yang salah. Sidang penonton, insya-Allah kita akan membincangkan perkara ini dan konsep ini, iaitu konsep kemaksuman daripada perspektif agama Yahudi, Kristian dan Islam. Ketiga-tiga agama ini mempunyai kepercayaan bahawa Tuhan melantik dan mengutus para utusan. Apa yang jelas ialah konsep kemaksuman ini adalah sesuatu yang telah disalah fahami di kalangan penganut agama-agama samawi, terutamanya di dalam versi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun yang diringkaskan dengan terma Sunni. InsyaAllah kami akan menjelaskan dan merungkai segala kekeliruan ini, dan insyaAllah saya jemput terlebih dahulu saudara Ahmad Bukhari untuk memulakan perbincangan dan penjelasan berkaitan topik ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara Kashfullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiin wa sallim taslima. Baiklah, saya akan mulakan dengan golongan Yahudi. Konsep kemaksuman di dalam agama Yahudi. Golongan Yahudi, mereka tidak menggunakan istilah seperti Rasul ataupun utusan untuk merujukkan kepada individu-individu yang maksum. Mereka menggunakan istilah-istilah tertentu yang merujuk kepada memainkan peranan-peranan yang tertentu. Dan kesemua pemain peranan-peranan tersebut merupakan para Rasul dan utusan Allah. Contohnya, Musa memainkan peranan sebagai seorang Nabi, Harun sebagai imam, Daud sebagai raja dan Yusha' sebagai hakim. Jadi, terdapat 4 peranan, iaitu Nabi, Imam, Raja dan Hakim. Dan keempat-empat peranan ini mempunyai darjat kemaksuman yang tertentu. Mereka semua merupakan individu-individu yang dilantik oleh Allah dan mereka perlu diikuti dan ditaati oleh manusia, dan mereka tidak akan menyesatkan manusia. Tetapi hal ini tidak bermakna mereka tidak melakukan sebarang kesalahan. Kerana di dalam Taurat sendiri mencatatkan begitu banyak kisah-kisah kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Tetapi perlu diambil perhatian bahawa kesalahan-kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka, tidak menyebabkan mereka mengeluarkan manusia daripada kebenaran kepada kesesatan. Ya, sidang penonton, sebagaimana yang telah disebut oleh saudara Ahmad Bukhari sebentar tadi, penganut Kristian turut mempercayai perkara yang sama, di mana penganut Kristian berpegang kepada kitab yang mengandungi perjanjian lama dan perjanjian baru atau The Old Testament dan The New Testament. Kitab ini sidang penonton mengandungi Taurat, iaitu kitab-kitab orang-orang Yahudi yang dinisbahkan kepada para rasul dan nabi yang berbahasa Hebrew ataupun Ibrani, dan mengandungi kisah-kisah mengenai Nabi Isa AS menurut catatan daripada Matthew, Mark, Luke, John. Begitu juga kitab-kitab wahyu, surat-surat dan juga tulisan-tulisan Nabi palsu bernama Paul laknatullahi alaih. Sidang penonton, agama Kristian secara dasarnya terpecah kepada Katolik dan juga Protestan.
Dan setiap daripada kedua-dua pecahan ini turut mengalami perpecahan seterusnya kepada pelbagai mazhab dan sekta yang berbeza-beza. Tetapi sidang penonton, kedua-dua pecahan asas ini iaitu Katolik dan Protestan mempercayai kemaksuman para nabi dan utusan daripada Tuhan, sama seperti yang dipercayai oleh penganut agama Yahudi. Tetapi sidang penonton, di dalam Katolik mereka mempercayai bahawa Tuhan sentiasa melantik seorang individu untuk mewakilinya di setiap zaman dan setiap masa, iaitu seorang wakil Tuhan yang menggantikan Nabi Isa AS. Mereka mempercayai bahawa Isa AS tidak akan membiarkan sahaja gerejanya terdedah untuk disalah tafsirkan oleh orang awam. Kitab Injil menjelaskan bahawa Isa AS telah melantik Simon Peter AS dengan berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga." Dengan itu, sidang penonton, Simon Peter AS mempunyai kuasa untuk memimpin bagi pihak Tuhan. Tetapi ini bukanlah bermaksud beliau AS yang mencipta peraturan. Sebaliknya, beliau AS mewakili Tuhan di bumi. Simon Peter AS merupakan khalifah Tuhan yang dilantik Tuhan melalui lisan dan wasiat Isa AS. Oleh itu, sidang penonton, penganut Katolik mempercayai jalur pewarisan para pewaris Isa AS telah bermula dengan Simon Peter AS sehinggalah kepada zaman kini Pope, iaitu Pope yang ada di Vatikan pada hari ini. Mereka mempercayai Pope mewakili Tuhan di bumi dan memiliki kuasa Tuhan untuk memerintah. Dan mereka mempercayai bahawa setiap perintah daripada Pope itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Sebaliknya, sidang penonton, golongan Protestan seperti Baptist dan Methodist tidak mempercayai perkara ini. Mereka mempercayai bahawa perlantikan secara ilahiyah telah tamat pada zaman Nabi Isa AS dan pada zaman 12 pengikutnya, iaitu Hawariyun yang diutus oleh Isa AS sendiri. Penganut Protestan sebaliknya mempercayai bahawa setiap daripada diri mereka masing-masing sentiasa memiliki Roh Kudus dan mereka tidak lagi memerlukan pemimpin lantikan Tuhan. Oleh itu, mereka telah menolak kepercayaan penganut Katolik. Penganut Protestan mempercayai Tuhan membimbing mereka secara terus dan juga peribadi. Mereka meyakini seolah-olah mereka sendiri adalah maksum, dan majoriti penganut Kristian adalah daripada kumpulan Protestan ini. Manakala penganut Katolik pula mempercayai individu yang dilantik oleh Tuhan. Baiklah, saudara penonton, di dalam dunia Islam pula terbahagi kepada dua, iaitu Islam Sunni dan Islam Syiah. Islam Sunni mempunyai berbagai-bagai aliran, dan begitu juga Islam Syiah juga mempunyai berbagai-bagai aliran. Manakala Islam Sunni menyamai Kristian Protestan dari segi Protestan, mereka percaya bahawa tiada individu maksum lain setelah Nabi Isa AS. Manakala Sunni pula percaya bahawa tiada individu lain yang maksum setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan cukup sekadar Al-Quran sebagai panduan. Tetapi Al-Quran yang mereka percaya tidak menjadikan mereka itu sendiri maksum. Mereka percaya bahawa hanya Nabi Muhammad adalah individu maksum yang terakhir. Dan mereka juga percaya bahawa semua Nabi-Nabi dan para utusan adalah maksum, tidak melakukan sebarang kesalahan. Tetapi mereka sedar bahawa di dalam Al-Quran yang mereka percaya itu sendiri mengandungi kisah-kisah kesalahan para Nabi dan para Rasul. Sebaliknya, Syiah Islam berpecah kepada banyak aliran. Contohnya ada aliran Zaidiyah, Ismailiyah, Ja'fariyah dan juga aliran Imam 12. Aliran Syiah ini menyamai kelompok Kristian Katolik dari segi mereka percaya ada individu maksum yang lain setelah Nabi Isa AS.
Seperti mana Syiah mempercayai bahawa terdapat individu lain setelah Nabi Muhammad SAW. Golongan Syiah mereka percaya kepada 12 imam. Sama seperti golongan Katolik percaya kepada 12 utusan Nabi Isa AS. Jadi kepercayaan mereka 12 imam ini berperanan sama seperti 12 utusan Nabi Isa AS, tetapi Tuhan tidak mengutuskan para imam ni pada masa yang serentak seperti mana yang diutuskan oleh Nabi Isa terhadap 12 utusannya. Dan mereka percaya, itu golongan Syiah ini percaya setiap imam ini merupakan maksum. Tetapi di dalam Syiah mereka berbeza-beza pendapat tentang pelantikan imam-imam yang tertentu. Contohnya bagi golongan Syiah Ismailiyah, mereka percaya kepada Jalur Ismail, iaitu merupakan anak kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Manakala golongan Syiah Imam 12 percaya kepada Jalur Musa yang juga merupakan anak Imam Ja'far As-Sadiq. Alhamdulillah, sidang penonton. Jelas daripada penjelasan daripada saudara Ahmad Bukhari tadi bahawa umat Islam Sunni maupun Syiah, golongan Kristian dan golongan Yahudi, kesemuanya mempercayai bahawa Tuhan melantik individu-individu tertentu dan memberikan mereka kuasa. Dan semuanya mempercayai bahawa apapun kesalahan para nabi atau para utusan Tuhan ini, ia tidak akan mengeluarkan manusia daripada hidayah kebenaran dan tidak akan menyesatkan manusia. Jika tidak, sia-sialah Tuhan mengutus dan melantik mereka mewakili Tuhan. Oleh itu, konsep ini, sedang penonton, menghasilkan makna dan takrif sebenar konsep kemaksuman. Sedang penonton, kemaksuman bermakna seseorang itu boleh melakukan kesalahan tetapi bergantung kepada jenis kesalahan. Mereka tidak mungkin melanggar peraturan tertentu daripada Tuhan atau membuat peraturan yang tidak berkaitan dengan Tuhan atau menyembah manusia atau menyebabkan manusia menyembah berhala atau mendakwa Tuhan palsu sebagai Tuhan atau menyampaikan ayat-ayat yang kononnya ayat-ayat daripada Al-Quran, Taurat ataupun Injil tetapi sebenarnya datangnya daripada iblis laknatullah. Sidang penonton, kesemua para khalifah Tuhan tidak boleh melakukan kesemua kesilapan itu kerana mereka memiliki Roh Kudus daripada Tuhan yang melindungi mereka daripada hal-hal seperti itu. Tetapi sedang penonton, mereka ini tidak dilindungi daripada melakukan kesalahan peribadi dalam perjalanan mereka menuju Tuhan. Kesalahan-kesalahan mereka pula, sedang penonton, berada pada tahap yang berbeza-beza. Hal ini menjelaskan mengapa kita dapati sebagai contoh Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Harun. Nabi Isa lebih baik daripada Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya. Ini kerana wujudnya sedikit kelebihan ataupun sedikit lebihan kesalahan yang dilakukan oleh para nabi yang lebih rendah kedudukannya dan kerana para nabi yang kedudukannya yang lebih tinggi adalah lebih sempurna dan mempunyai lebih kesetiaan dan dedikasi. Oleh itu, sidang penonton, semua penganut-penganut agama, sama ada Yahudi, Katolik, Protestan, Sunni maupun Syiah, menyedari perkara ini. Jelas bahawa Taurat, Injil dan Al-Quran telah mencatatkan kesalahan-kesalahan mereka. Malangnya, sidang penonton, sebahagian manusia masih terus jahil dan tidak menyedari dan mengakui perkara ini. Baiklah, sidang penonton, perlu diketahui bahawa kemaksuman terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, yang dinamakan kemaksuman yang diraih. Apakah yang dimaksudkan dengan kemaksuman yang diraih? Jenis kemaksuman ini merupakan kemaksuman untuk bagi para nabi dan para utusan dan individu yang dilahirkan dengan kemaksuman tetapi mereka pada asalnya hanyalah orang biasa. Mereka menerima Roh Kudus di kemudian hari dan menjadi maksum kerana dedikasi dan keimanan mereka yang baik. Kemudian mereka dipilih oleh Allah pada tahap yang tertentu dalam kehidupan mereka untuk menyampaikan risalah. Contoh individu seperti ini seperti Simon Peter. Pada mulanya Simon Peter hanyalah seorang pengikut Nabi Isa AS yang biasa.
kemudian pada satu tahap dalam kehidupannya, Simon Peter akhirnya telah dilantik oleh Nabi Isa sebagai pengganti baginda. Dan bermula sejak itu, bermulalah Simon Peter sebagai orang yang maksum. Dan inilah apa yang golongan Katolik percaya. Mereka percaya bahawa Simon Peter menjadi maksum, tetapi tidak bermakna Simon Peter maksum sejak dia dilahirkan. Jenis kemaksuman inilah yang terdapat kepada kebanyakan para nabi, kepada utusan-utusan, para hakim-hakim, raja-raja yang tercatat di dalam Taurat. Dan mereka adalah orang yang biasa, yang memiliki kehidupan yang biasa, tidak dilahirkan sebagai maksum, tetapi di kemudian hari Allah memilih mereka sebagai nabi, sebagai utusan pada satu-satu tahap kehidupan mereka, dan mereka menerima Roh Kudus dan bermulalah kemaksuman mereka. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi, jenis kemaksuman yang kedua adalah kemaksuman yang diwarisi. Individu-individu yang memiliki kemaksuman seperti ini, iaitu kemaksuman yang diwarisi, adalah maksum sejak hari dia dilahirkan dan tidak pernah mereka ini tidak pernah melakukan apa jua kesalahan. Konsep ini, sidang penonton, tidak ada dalam agama Yahudi kerana bagi mereka hanya Tuhan sahaja yang sempurna tanpa ada apa jua kesalahan. Bagi Kristian pula, mereka mempercayai Isa AS adalah Tuhan. Maka bagi mereka Isa AS memiliki kemaksuman yang diwarisi. Dan mereka mempercayai Isa AS lahir daripada seorang anak dara ataupun perawan. Maka mereka telah melakukan rumusan bahawa Isa AS adalah anak Tuhan. Oleh itu, mereka mempercayai bahawa Isa AS tidak mewarisi the original sin, yang bermaksud dosa asal yang telah dilakukan oleh Adam AS. Manakala Sunni dan Syiah pula, sidang penonton, kedua-duanya memiliki hadis-hadis bahawa Nabi Muhammad SAW sentiasa dipelihara dan dilindungi daripada melakukan sebarang bentuk kesalahan. Dan ada hadis yang menerangkan perkara ini, di mana baginda SAW dijemput ke sebuah majlis yang diraikan dengan arak dan pelbagai perkara yang haram. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membuatnya tertidur supaya baginda tidak terlibat dengan perkara-perkara yang mungkar tersebut. Maka baginda telah dilindungi oleh Allah dan baginda sentiasa dikenali sebagai seorang yang amanah dan jujur sejak daripada kecil sehinggalah dewasa, malah di sepanjang kehidupan baginda. Oleh itu, sidang penonton, jelas bahawa penganut agama Kristian dan Islam sebenarnya mempercayai konsep kemaksuman yang diwarisi ini, di mana Kristian mempercayai Nabi Isa AS memiliki kemaksuman yang diwarisi, manakala umat Islam pula mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW memiliki kemaksuman yang diwarisi. Baiklah, sidang penonton, seterusnya, bagi golongan Syiah, mereka percaya bahawa kemaksuman yang diwarisi mencakupi 14 individu maksum yang lain, tidak hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Mereka percaya bahawa surah Al-Ahzab ayat 33, iaitu yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanyalah berkehendak menghapuskan dosa dari diri kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak mensucikan kamu sesuci-sucinya, merujuk kepada 14 individu ini. Baiklah, sidang penonton, sebahagian manusia mereka sukar untuk menerima konsep kemaksuman ni. Sama ada kemaksuman daripada jenis yang diraih ataupun kemaksuman yang diwarisi. Kerana mereka mempersoalkan, adakah Tuhan adil ketika Tuhan mengutuskan para utusan ini? Pada mereka, dalam fikiran mereka, jika Tuhan adil, mengapa tidak semua orang diberi Roh Kudus? Mengapa tidak semua orang dibiarkan melihat malaikat? Kenapa semua orang tidak dapat dibiarkan mendengar wahyu? Dan mereka berpendapat para utusan seharusnya memang lebih mudah beriman kepada Allah, kerana sememangnya Allah telah memilih mereka. Sedangkan mereka sendiri perlu percaya kepada para utusan tersebut tanpa hal-hal tersebut, iaitu dengar wahyu, melihat malaikat. Dan
mereka mempersoalkan kenapa para utusan tidak diuji seperti mana kami diuji. Dan seolah mereka menganggap bahawa mereka bernasib tidak baik, malang, kalah cabut undi kan. Dia dapat wahyu, aku tak dapat wahyu, macam tu. Okey. Jadi sidang penonton, benarkah tanggapan mereka? Okey. Menurut sebuah riwayat yang menyatakan sebelum alam ini, di alam roh, Tuhan telah menguji semua roh-roh. Tuhan telah menyalakan api yang amat dahsyat dan memerintahkan semua roh untuk masuk ke dalamnya. Dan roh-roh ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama, kumpulan roh yang lompat ke dalam api. Kedua, kumpulan roh yang tidak melompat ke dalam api. Dan yang ketiga, kumpulan roh yang ragu, tetapi pada akhirnya mereka tetap melompat ke dalam api. Okey. Riwayat ini jelas menunjukkan bahawa kumpulan yang pertama merupakan para nabi, para rasul dan orang-orang yang benar. Dan kumpulan yang ragu tapi akhirnya lompat ke dalam api merupakan saki-baki kepada orang-orang yang beriman. Pada kumpulan yang langsung tidak lompat ke dalam api, itulah merupakan orang-orang yang tidak beriman. Di dalam riwayat yang lain pula disebutkan, sebelum Tuhan menghantar roh-roh ini ke dalam bentuk manusia di dalam jasad, telah terdapat sebuah hijab, dan di sebalik hijab itu Allah telah menyuruh, bukankah aku Tuhan kamu? Kan? Dan yang pertama yang bersujud dan mengaku ya kamu adalah engkau adalah Tuhan kami adalah Muhammad dan ahli keluarganya. Kemudian diikuti oleh para nabi dan para rasul satu demi satu bersujud, dan itulah menunjukkan darjat para nabi dan utusan. Dan orang yang pertama sujud tanpa ragu, orang yang bersujud setelah sedikit ragu, dan orang yang beriman yang bersujud setelah banyak ragu. Manakala orang yang langsung tidak beriman merupakan orang-orang yang orang yang langsung tidak bersujud merupakan orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah perbezaan darjat para utusan di dunia ini, dan peristiwa ini yang dikisahkan oleh riwayat ini merupakan cerminan apa yang berlaku di alam roh. Para nabi dan para utusan dipilih kerana mereka merupakan yang terbaik daripada kalangan manusia. Mereka merupakan yang paling berdedikasi, yang paling setia, yang paling ikhlas, dan bukan yang paling beriman. Ya, Alhamdulillah. Daripada penjelasan tadi, kita tidak dapat menafikan bahawa dalam agama-agama wujud sistem maqam, darjat ataupun ranking, di mana orang-orang yang beriman adalah lebih baik daripada yang tidak beriman. Kemudian yang lebih tinggi daripada lagi adalah para nabi di kalangan orang-orang yang beriman tadi. Dan para nabi yang terbaik pula digelar ulul azmi, yakni mereka yang mempunyai keazaman yang tinggi, kerana mereka datang dengan membawa perjanjian atau syariat yang baru. Mereka ini memiliki darjat kemaksuman yang lebih tinggi. Sidang penonton, di dalam Al-Quran mereka digelar sebagai imam. Sebagai contoh, di dalam kes Nabi Ibrahim AS, beliau AS telah dipilih dan diangkat sebagai imam sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan aku mohon juga daripada keturunanku. Allah berfirman, perjanjianku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Sidang penonton, dalam ayat ini, ketika ujian ini diberikan kepada Ibrahim AS, beliau AS sudah pun berstatus Nabi dan Rasul. Lalu beliau AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau berjaya. Setelah berjaya, Allah telah menaikkan darjat dan makamnya kepada seorang imam. Oleh itu, mustahil darjat imam adalah lebih rendah daripada darjat kenabian. Sebab jika begitu, ia bermakna setelah Ibrahim AS berjaya dalam ujiannya,
Beliau telah diturunkan darjat dan makamnya dan diturunkan pangkatnya. Oleh itu sidang penonton, darjat dan makam imam adalah lebih tinggi daripada darjat dan darjat kenabian dan juga darjat kerasulan. Sidang penonton, pada peringkat kenabian pula ada nabi yang menerima wahyu sahaja dan ada yang menerima wahyu dan diutus kepada kaumnya sebagai utusan ataupun rasul Allah. Sidang penonton, terdapat 124,000 para nabi dan daripadanya 313 adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus kepada kaum mereka masing-masing. Oleh itu, ada para nabi yang menerima wahyu tetapi tidak ditugaskan dan tidak diutus kepada kaum-kaum tertentu. Kemudian ada para nabi yang terbaik yang diutus kepada kaum-kaum mereka sebagai rasul. Dan mereka inilah yang terbaik keimanannya dan keyakinannya kerana adalah lebih mudah untuk menerima wahyu dari Tuhan melalui mimpi dan sebagainya dan cukup sekadar dirinya sendiri sahaja yang beriman dengannya. Tetapi sidang penonton adalah lebih sukar untuk mengisytiharkan dan meyakinkan orang lain. Oleh itu sidang penonton, 313 para nabi yang berstatus rasul ini mempunyai keimanan yang lebih tinggi dan mempunyai tahap kemaksuman yang lebih tinggi, yang mana mereka telah memperolehinya melalui keimanan mereka sendiri. Oleh itu sidang penonton, 124,000 para nabi ini memiliki kemaksuman yang orang biasa beriman tidak miliki. Dan para nabi yang diberikan perjanjian atau syariat baru untuk dilaksanakan, iaitu para ulul azmi ini, mereka ini memiliki kemaksuman yang lebih tinggi daripada 313 para rasul. Ini kerana ulul azmi ini telah menerima perjanjian, syariat dan risalah yang baru yang berbeza daripada yang sebelumnya. Dan mereka ini wajib menyampaikannya kepada kaum mereka masing-masing. Dan tentunya ini adalah lebih sukar untuk disampaikan, diterima dan diimani kaum mereka berbanding sekadar membawa perjanjian, syariat dan risalah lama yang sudah pun menjadi tradisi di kalangan kaum mereka. Baiklah sidang penonton, berkenaan tentang darjat imam, bagi golongan Syiah, mereka percaya bahawa darjat imam adalah setaraf dengan darjat para Nabi Ulul Azmi, iaitu para Nabi yang menerima perjanjian baru. Tetapi darjat imam ni malah lebih tinggi daripada darjat Ulul Azmi. Darjat imam yang dimiliki oleh Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa merupakan dari jenis kemaksuman yang diraih. Manakala darjat imam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan para imam merupakan daripada jenis kemaksuman yang diwarisi. Tetapi pada dasarnya darjat imam adalah sama, cuma dari segi sifat kejadian mereka dan daripada segi sifat kemaksuman mereka. Alhamdulillah, sidang penonton yang kami hormati, kita telah tiba di penghujung rancangan ini dan harapan kami adalah penjelasan kami secara ringkas tentang konsep kemaksuman, iaitu konsep kemaksuman yang diraih dan konsep kemaksuman yang diwarisi merentasi tiga agama samawi, iaitu agama Yahudi, agama Kristian dan agama Islam, telah diterima dan difahami oleh sidang penonton. Dan sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton daripada semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan-pautan kepada semua ini kami sediakan di dalam ruangan deskripsi saluran YouTube kami ini. Anda juga sidang penonton boleh memuat turun kitab The Goal of the Wise di hadapan ini yang telah dikarang oleh Al-Qaim daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq alaihi salam, di laman rasmi kami secara percuma di www.theahmadireligion.org. InsyaAllah kitab ini akan diterbitkan di dalam versi bahasa Malaysia tidak lama lagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya, kami
Ansar Imam Al-Mahdi alaihi salam mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.